Okey dah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So, hari ni kita nak buat exercise untuk haba. Last week kita dah buat nota. Okey, pun begitu cikgu akan cuba buat secara ringkas lah bacaan nota kita ni. Okey, iaitu tajuk haba. Kita dah tak banyak dah guys. So, lepas bab 9 nanti kita ada bab 10 iaitu gelombang. Masuk bab 11 bintang-bintang tu. 12 sistem suria dan juga 13 meteor. Dah tak banyak dah guys. Tinggal beberapa topik lagi, 3 ataupun 4 topik ya, tu dah habis. Dah kita boleh buat exercise lain lah. Okey, so secara ringkas mengenai nota kita ni, walaupun mula pada buat, cikgu highlightkan sikit lagi. Apa itu haba? Haba ialah suatu tenaga. Jadi matahari adalah salah satu sumber tenaga haba dan sumber utama dekat sistem Bima Sakti kita ni. Matahari tak ada, kita pun tak wujud guys. So selain matahari, tenaga haba diserap oleh elektrik, gosokkan air, geseran dan sebagainya. Okey, ni korang dah tahu. Okey, dekat sini kita tengok haba dan juga suhu. Perbezaan dia. Okey, haba dan suhu. Tengok apakah beza dia. Okey, haba. Okey, ini haba, ini suhu. Tengok apa beza je. Okey, yang haba ni suatu bentuk tenaga. Suhu ni adalah darjah kepanasan atau kesejukan sesuatu objek. Okey, ukuran dia dalam bentuk joule sebab tenaga, apa-apa tenaga dalam bentuk joule. Tak kisahlah tenaga kinetik ke, tenaga keupayaan ke, ada je tenaga mesti joule. Okey, manakala untuk suhu pula diukur dalam Celsius dan juga Kelvin. Ni pun dah bincang last week. Okey, haba ni dia mengalir daripada panas ke sejuk. Itu sifat haba. Mengalir daripada panas ke sejuk. Okey. So mengalir dalam objek, namanya adalah objek, yang itu melalui kekonduksian, perolakan dan juga sinaran. Kekonduksian ni berpejal, perolakan ni gas, dan juga sinaran juga adalah perolakan ni adalah cecair, mungkin gas, dan juga sinaran. Sinaran ni adalah cahaya lah, gas lah. Dia gas, sinaran bukan gas. Ni cecair dan gas. Sinaran ni macam cahaya lah, cahaya. Ni cahaya. Okey. Dah yang tu. Inilah contoh kekonduksian, panas ke sejuk, perolakan dalam bentuk cair, sinaran macam api ni lah, ataupun sinaran daripada matahari. Okey. Lagi apa lagi nak cakap? Okey, sikit lagi notanya sebelum kita teruskan. Dekat sini kita tengok ada beberapa fenomena semula jadi berlaku akibat pengaliran haba. Iaitu namanya adalah bayu darat, bayu laut. Bayu darat ni maksudnya angin ke darat. Bayu laut ni angin ke laut. Dan juga pemanasan bumi oleh matahari. Disebabkan oleh sinaran matahari itu adalah sinaran. Okey, nombor 4, kekonduksian haba ialah bahan yang membenarkan haba mengalir melalui yang mudah seperti logam, aluminium dan sebagainya. Manakala penebat pula bertentangan dengan konduktor. Konduktor ni boleh konduksikan elektrik, manakala penebat ni tak boleh mengkonduksikan elektrik, seperti plastik. Okey, seperti plastik. Okey. Korang boleh dengar tak suara cikgu? Sebab cikgu rasa macam internet cikgu macam slow sikit lah malam ni. Boleh dengar ke? Anis boleh dengar cikgu? Safia? Dengar kan? Okey. Cikgu punya internet macam tak apa-apa strong lah pula malam ni. Okey, lepas tu kita mengalami pengecutan dan juga pengembangan. Bila kena haba, ngembang. Bila dikeluarkan haba, dia jadi kecut. Okey, iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Dia mengembang dan mengecut. Expand dan juga contract dalam bahasa Inggerisnya. Apa lagi nak cakap? Ni tak ada sangat. Ni korang dah tahu. Ni penerangan mengenai mercury. Mercury ni kadang-kadang keluar dalam bentuk esei. Jadi mercury dalam termometer. Mercury ni guys, dia adalah dalam tiub kapilari yang kecil sangat ni. Yang korang nampak naik tu dia adalah mercury. Sebab apa? Sebab dia boleh mengembang dan mengecut mengikut suhu persekitaran. Okey. Ini jalur logam. Biasanya dipakai untuk kebakaran. Bila dia kena panas, kena api panas, maka dia akan melentur. Ini melentur kena pada melengkapkan litar, maka loceng berbunyi. Ini namanya jalur dui logam.
Okey, itu pun dah belajar minggu lepas. Tak ada apa sangat lah. Oh, ni warna-warna. Lupa pula ada warna Okey, tak ada. Okey, sekarang baru kita nak masuk kita punya exercise. Baru dah seronok sikit. Kita dah buat sedikit sebanyak nota kita. Kita akan buat exercise. Okey, sekejap guys tengok. Ada siapa-siapa yang nak masuk lagi tak? Okey, tak ada. Okey. Okey. Sebuah bangku diletakkan beberapa kaki dari api dan situasi baku yang menghadap api menjadi panas. Baku ni diletakkan beberapa kaki dari api dan sisi baku yang menghadap api itu menjadi panas. So, ni apakah nama pengaliran dia? Kita ada 3 guys. Kita ada konduksian, kita ada perolakan dan kita ada sinaran. Jadi ini apakah jenisnya? Siapa tahu? Anis tahu Anis? Ataupun Safia? Siapa lagi datang tengok jap. Okey, Amania ada, Amar ada, Anis ada, Danish ada, Haris, Idina, Nia pun ada, Mochi, Safia dan juga Syaz. Okey, dah ramai juga ni. Okey, disebabkan dia adalah api, maka dia adalah sinaran. Jatuh pula. Dia adalah sinaran. Okey, sinaran. Dalam bahasa Inggeris namanya adalah radiation. Macam tu. Okey, A dah settle. Yang B pula. Okey, air di permukaan lebih panas kerana air panas naik ke atas. So dia berpusing dalam air, namanya perolakan. Perolakan. Okey, perolakan ni adalah convection. Okey, perolakan ni convection dalam bahasa Inggeris. Okey, last one adalah lapisan kuprum di bahagian bawah kuali. Ini adalah pepejal guys. Kalau dia pepejal, dia adalah hanya kekonduksian ataupun konduksi sahaja. Okey, konduksi sahaja. Okey, dah. Okey, next. Seterusnya. Nak salin dulu ke? Okey, boleh salin dulu. Okay, dah. Kita teruskan Okey, nombor 2. Nombor 2 dia beritahu bahawa Azilah bertugas untuk memasak air dengan menggunakan cerek air. Okey, apakah cara pengaliran haba yang terlibat dari api ke cerek semasa pemanasan? Okey, agaknya apa? Dia nak dari cerek tu guys. Dari api ke cerek. Dari api ke cerek. Bukan kepada air, kepada cerek tu. Apa guys? Dia guna cerek ni berpejal ni. Jadi, apakah dia punya caranya? Okey, disebabkan api kepada cerek berpejal, maka ianya adalah konduksi. Senang je. Okey. Nombor 2, terangkan bagaimana cara pengaliran haba yang dinyatakan dalam 2A1 berlaku. Okey, jadi kita buatlah ayat sikit. Kat sini dah ayat dah bagi kan, kita isi kosong je. Jadi apabila cerek dipanaskan, jadi molekul-molekul di bahagian bawah cerek mula bergetar. Mula bergetar dengan lebih cepat. Jadi pengaliran
dari satu molekul ke molekul yang lain berterusan sehingga haba bergerak ke seluruh permukaan cerek. Ni dia cerita pasal cerek tu sendiri. Tetapi kalau cerek ke cecair, dia adalah perolakan lah. Ni api ke cerek, baru dia adalah sinaran. Okey, dah. Salin dulu guys. Sebab salin dulu. Okey, nyatakan cara pengaliran haba yang terlibat dari bahagian bawah ke bahagian atas air. Dia cerita pasal air. Air ni cecair dalam cerek. Tandakan right pada jawapan yang betul. Yang ini dah sah-sah lah perolakan. Jadi ingat ni adalah cecair. Perolakan. Cecair dan gas perolakan. Sinaran ni macam seperti api ataupun cahaya matahari. Okey dah. Okey, kalau korang ada masalah ke ada persoalan, tanya je guys. Korang type je kat situ, cikgu jawab dia. Okey, seterusnya kita nak masuk nombor 3. Suraja di bawah menunjukkan suatu penyiasatan yang dijalankan oleh Aiden untuk mengkaji pengaliran haba melalui 3 jenis rod. Rod ni adalah pepejal ya. Jadi ni kondaksi ni. Okey. STU. Masa yang diambil oleh setiap paku tekan untuk jatuh direkodkan dalam jadual di bawah. Inilah jadualnya. Kalau tengok kat sini, tengok manakah masa yang paling lama. Masa yang paling lama adalah U. Jadi U ni lambat panas. T ni cepat panas sebab masanya singkat. Jadi dia cepat mengkondaksikan elektrik. Kena api je, terus kena pada paku, maka paku tu jatuh. Maksudnya lilin ni cair lah. Sebab paku tu dilekatkan dengan lilin. Jadi kondaksi haba yang baik adalah T. Okey dah. Okey. Soalannya. Kat sini soalannya. Okay, besarkan lagi lah. Supaya senang nampak conteng kan. Okey, soalannya dia cakap adalah satu adalah nyatakan pembeli ubah yang terlibat dalam penyiasatan ini. Okey, korang pembeli ubah korang tahu tak? Pembeli ubah ada 3 kan? Manipulasi, bergerak balas dan juga mala, constant. Okey, kat sini dia kata pembeli ubah yang dimanipulasikan, manipulated variable. So, apakah pembeli ubah yang dimanipulasikan? Okey. Jawab seorang guys. Siapa boleh jawab? Lokman. Lokman tak masuk ni. Masuk lagi. Oh, Lokman dah masuk dah. Okey, Lokman apa Lokman? Apakah jawapannya? Jenis logam. Jenis logam. Betul. Nak tahu kalau ikut jadual macam ni, yang atas ni manipulasi, yang bawah ni bergerak balas. Ingat, bergerak balas tu apa? Bergerak balas ni hasil. Okey, manipulasi ni yang digunakan yang berbeza. Berbeza kat sini tengoklah jenis logam lah kan. Okey, bila kita nak jawab pembeli ubah ni, kita kena ada depannya physical quantity. Kita tak boleh jawab logam sahaja. Depannya kena ada sesuatu. Contohnya jenis logam. Jenis rod logam. Sedang ni pakai rod kan. Jadi jenis rod logam. Okey, walaupun dibagi logam saja, depannya kena letak physical quantity. Jenis, apa lagi? Jejari, panjang, jisim. Kena letak sesuatu depannya. Saiz, ya betul. Jadi jangan letak logam saja. Semua pembeli ubah, termasuklah yang dimalakan, depannya kena ada namanya physical quantity ataupun parameter lah yang boleh kita ukur. Okey, boleh? Yang tak ada suhu je. Suhu je tak ada. Suhu, kalau suhu je. Dia tak payah buat nilai suhu, tak payah. Kalau pH kena sebut nilai pH. Suhu tak payah. Kita sebut suhu saja. Okey, pembeli ubah bergerak balas pula. Dalam kes ni apa rasanya? Jadi kat sinilah. Okey, kat sini pembeli ubah bergerak balas. Kita salin je. Kat depan dia ada masa dah tu. Masa
yang diambil paku tekan untuk jatuh. Dia jatuh. Tu je. Macam tu. Okey, tak nak buat sangat pun tak apalah. Buat jatuh je. Dah, settle. Jadi senang cerita orang kata salin saja dia punya tajuknya. Kalau ada dah ada physical quantity, tak payahlah nak tambah. Kalau tak ada, tambah sendiri. Okey, dah. Boleh salin. Dan ada soalan, tanya. Tanya. Kalau cikgu tahu, cikgu jawab. Tak tahu, minggu depan lagi jawab. Okey, seterusnya kita nak masuk B. So, B kat sini dia beritahu bahawa nyatakan faktor. Okey, faktor ni penyebab lah. Faktor ni penyebab. Penyebab yang perlu dikekalkan sepanjang penyiasatan ini. Okey, apakah yang orang kata ni dikekalkan? Kalau dalam kes ni macam seolah-olah yang dimalahkan lah ni. Okey, agaknya apakah yang dimalahkan? Iaitu faktor yang dikekalkan, maksudnya dimalahkan ni. Ini soalan trik lah. Kan, dia boleh tanya pemboleh ubah yang dimalahkan kan senang. Faktor yang dikekalkan maksudnya dimalahkan. Okey, siapa nak try ni? Apakah yang dimalahkan? Tengok gambar betul-betul. Apakah yang sama? Macam tu. Jadi kat situ kalau ikut yang kita tengok ni, yang sama saja adalah panjang root kaca tu lah. Root kaca lah, root logam tu. Janganlah kita pakai penuh bonsem pula. Kan, kita pakai yang kat situ lah. Okey. So, kita pakai apa dia ni? Panjang root kaca. So, tulis sini. Okey, C. Susunkan logam dalam urutan menurun. Bila sebut menurun macam tangga. Menurun macam mana? Besar dulu, kecil, 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 kecil. Macam tangga. Menurun. Menaik, naik tangga. Kecil dulu baru besar. Macam tu. Ni menurun ni kena besar dululah. Maksudnya besar apa? Maksudnya paling power lah. Paling konduksi. Paling konduksi adalah T. Nombor 2 S dan nombor 3 adalah U. Okey, kita pun tulis kat sini. Jadi T, S, U. Okey. Boleh Okey, D. Okey, antara logam STU yang manakah satu anda akan pilih sebagai bahan untuk membuat cerit? Okey, pilihkan satu dan beri sebab dia. Cuba try. Agaknya TSU tu mana satu pilihan awak dan bagi sebab dia. T. Kerana logam T mempunyai konduksi haba yang tinggi. Betul. Tepat sekali. Jawapannya adalah C. Okay, boleh siapkan yang Lokman punya. Okay, jadi kita pilih T kerana T merupakan konduktor haba yang paling baik antara tiga logam itu. Okey, Cak Lokman punya jawapan pun betul boleh terima. Mempunyai kekonduksi haba yang tinggi. Betul Lokman, bagus. Boleh salin dulu. Okey. Okey, sekarang kita tengok ni prinsip pengembangan dan juga pengecutan jirim. Okey. So, Rajah menunjukkan berbola logam Kalau kat lab awak punya makmal mesti ada satu berbola logam macam ni. Okay, dengan menggunakan teori kinetik jirim. Kinetik ni adalah pergerakan bila menerima haba. Okay, terangkan apa yang berlaku kepada bola logam apabila dipanaskan. Mula-mula dia boleh masuk.
dalam lubang tersebut. Apabila dipanaskan, dah tak boleh masuk dah. Kerana bola logam itu mengembang. Okey, dengan menggunakan teori kinetik So, soalan teori kinetik zarah ni agak popular guys. Jadi nampak je tu, awak akan ada idea nanti. Okey. So, apabila bola logam dipanaskan, zarah-zarahnya akan menerima. Terima apa? Terima haba pun boleh, terima tenaga pun boleh. Okey. Awak boleh kata menerima tenaga haba pun boleh. Tenaga sahaja pun boleh. Okey, dan bila dapat tenaga haba, kita letak haba lah ya. Tenaga haba dan dia akan bergetar. Kalau dia berpecah, dia bergetar. Okay, kalau dia katakanlah dia gas, dia akan melanggar dinding. Contohnya dipanaskan periuk, periuk nasi yang ada pressure cooker tu kan. Kalau macam tu, udaranya akan melanggar dinding lah sebab dia mempunyai tenaga kinetik. Okey, bergetar dengan lebih cepat lah. Dah macam tu. Okey, hal ini menyebabkan jarak di antara zarah-zarah akan bertambah. Okey, asalnya mungkin rapat-rapat. Bila dipanaskan, dia akan renggang sikit sebab dia nak bergetar. Dia nak bergetar kan? Dia renggang sikit. Sebab itulah dia besar kat sini. Bertambah dan memenuhi ruang yang lebih. Okey, yang lebih. Okay, radas dan bahan yang ditunjukkan darjah itu disediakan untuk mengkaji pengembangan cecair. Okey, apabila kelalang air berwarna diletakkan di dalam besin. Ni kelalang berwarna. Ni suhu. Okey. Kelalang air berwarna diletakkan dalam besin, air panas. Aras air di dalam tiup kaca turun sedikit dan kemudian naik semula. Okey, ini dah ambil bekas ni, nanti dia letak kat sini. Jadi seolah-olah bekas tu ada kat sini lah. So ada termometer kat situ. Okey, apabila kelalang air berwarna diletakkan dalam besin air panas, aras air di dalam tiup kaca turun sedikit dan kemudian naik. Nyatakan inference bagi setiap pemerhatian ini. Okey, yang pertama, kenapa mula-mula dia turun, lepas tu dia naik semula? Aku besarkan sikit senang korang nak salin. Jadi aras air turun sedikit pada awalnya. Okey, kena kelalang akan mengembang. Kenapa dia akan turun sikit? Sebab kelalang ni dulu akan mengembanglah sikit. Sebelum air tu jadi panas, kan? Sebelum air yang terkena jadi panas, jadi kelalang ni dulu kena panaskan. Jadi kelalang ni dia akan kembang sikit. Maka dia punya ni pun akan drop lah. Okey, lepas tu barulah haba masuk dalam cecair berwarna ni, maka barulah naik dia tinggi sikit. Macam tu. Okey, jadi kelalang mengembang sebelum air di dalamnya mengembang. Mula-mula kelalang mengembang, lepas tu baru cecair akan mengembang. Okey, jadi aras air akan meningkat. Jadi air berwarna pun akan mengembang. Barulah air berwarna mengembang. Okey, apabila dipanaskan. Nampak tak permainan dia? Senang kan? Okey, dah boleh salin. Okey, siapa-siapa yang tak faham kat sini, beritahu cikgu. Agaknya kenapa kelalang mengembang ke tak faham, beritahu cikgu explain lagi. Okey, semua objek boleh menyerap, membebaskan dan memantulkan haba. 3 tu, menyerap, membebas dan memantul haba. Tandakan right pada jawapan yang betul tentang objek putih dan berkilat. Dah lah putih, dia berkilat. Okey. Jadi kalau kat sini dia mestilah akan ada tak? Putih dan menyerap memantulkan. Okey. Dia akan memantulkan haba.
Dia tak menyerap, dia tak bebas. Bebas ni macam api lah, bebas kan. Dia hanya memantulkan haba. Jadi pakailah baju putih guys, supaya tak rasa panas. Tapi kita suka warna hitam cantik kan. Ke korang ada baju warna sendiri? Korang suka baju warna apa? Macam Safia suka warna apa Safia? Warna purple ya Safia? Hitam. Warna hitam juga? Alamak, sama lah kita Safia. Adam suka warna apa Adam? Warna hitam juga Adam? Adam tak jawab, malulah Adam tu ya. Okey, B. Apa yang dibebaskan oleh suatu objek bergantung kepada faktor-faktor yang ditentukan. Tandakan right pada faktor yang menyebabkan haba dibebaskan. Haba bebaskan objek ni. Objek bebaskan haba. Okey, yang pertama adalah jenis permukaan objek. Ya, betul, jenis permukaan dia berkilat ke tak berkilat ke. Yang kedua adalah bahan objek tu sendiri. Bahan objek. Suhu persekitaran tak. Dua je lah, jenis permukaan dan juga bahan objek tu sendiri. Okey, yang C pula guys. C ni kata apa ni? Apakah objek yang menyerap haba dengan lebih baik? Bulatkan jawapan yang betul. Okey, kalau kat sini apa jawapannya korang rasa? Okey, antara dua ni apakah jawapannya? Objek manakah menyerap haba lebih baik? Soalannya objek mana menyerap haba lebih baik? Okey. Gelap dan kusam. Dah tentulah yang inilah serap haba. Betul tak? Dah. Okey, apa ni panjangnya? Alamak, berapa markah ni? Baca sikit dia nak apa? Okey, pembangunan membawa kesan yang besar terhadap alam sekitar. Okey, pembangunan ni kalau disebut kesan, ada baik dan ada buruk. Okey. Sekarang ni kita bincang dulu. Agak-agaknya pembangunan ni kalau kesan baiknya apa? Cuba korang komen sikit. Apa kesan baiknya? Saja kita bincang kan? Okay, kita bincang yang baik dulu. Pembangunan ni kalau pada pendapat korang, apakah yang baik? Beritahu cikgu. Apa kesan baik dia? Pembangunan ni kalau ikut kesan baiknya adalah pekerjaan, dapat rumah, naikkan ekonomi, kesihatan manusia terjamin. Tu contohnya peningkatan kesihatan. Sebab pembangunan kan. Kita menjadi makin bijak sebab berpendidik. Tapi buruk dia, kesan buruk dia ada juga. Contohnya kita akan memusnahkan habitat-habitat hutan. Jadi habitat haiwan pun akan terganggu. Itu keburukan dia. Kalau kenderaan yang banyak menghasilkan karbon dioksida yang banyak. Jadi kalau ditanya macam tu lah. Tak ada soalan nak apa sekarang ni? Okey, kini terdapat negara yang menerapkan konsep pembangunan bangunan hijau yang mempraktikkan kepentingan alam semula jadi bermula dari lakaran pembinaan operasi selenggara sehingga peringkat pengubahsuaian. Ia bertujuan untuk mengurangkan kesan keseluruhan persekitaran yang dibina terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia. Konsep bangunan hijau memerlukan beberapa kategori seperti kecekapan tenaga dan air, tapak pembinaan lestari, bahan binaan, inovasi mesra alam sekitar dan sebagainya. Jadi kalau rumah hijau ni macam mana guys? Rumah hijau ni rumah yang mempunyai suhu yang agak stabil. Kalau dekat negeri Mak Saleh ataupun cerita Korea korang tengok kan, kadang-kadang ada nampak macam rumah macam menggunakan plastik tu kan ataupun kaca. Pernah nampak tak? Macam ni. Pernah nampak kan? Ni namanya adalah rumah hijau. Kalau kesan rumah hijau tu lain. Kesan rumah hijau tu pemanasan global yang kita bincang. Ini namanya rumah hijau. Kenapa rumah hijau ni dibuat? Ini kerana setengah-setengah negara yang mempunyai iklim yang sangat sejuk kan, maka macam mana dia nak tanam pokok-pokok, dah banyak salji, jadi dia bina rumah hijau ni. Jadi dalam ini nanti dia akan tanam pokok dan dia akan kawal dia punya suhu dia supaya pokok tersebut boleh tumbuh walaupun musim panas sangat ataupun sejuk sangat. Panas biasa okey, sejuk lah masalah. Ini namanya rumah hijau. Rumah hijau tu mengawal suhunya. Jadi sekarang ni kalau kita nak buat rumah, tapi taklah rumah macam ni.
Sebab ni adalah diminta bangunan berkonsepkan hijau. Termasuk mungkin bangunan-bangunan kita yang akan datang. Kan, bangunan-bangunan KL tu. Kita nak jadikan dia bancang konsep macam ini. Mungkin kita boleh buat. Dindingnya kita hiaskan dengan pokok-pokok contoh. Kan, lepas tu mungkin juga kita boleh buat dia punya bangunan dia dengan solar, panel solar supaya boleh menjanakan elektrik. Jadi kat situ dah boleh jimatkan elektrik. Jadi kat sini pokok-pokok boleh menghasilkan oksigen. Faham tak? Dia nak macam tu lah. Tapi dia tak bagi markah kat sini. Berapa dia nak? Tak ada. Jadi inilah antara konsep digunakan untuk mengekalkan ekosistem kita. Namanya adalah pembangunan lestari. Boleh? Itulah maksudnya. Jadi ini tak nak bincang lah. Panjang lah pula nanti kan. Dia beri idea sikit. Okay guys. Alhamdulillah dah habis. Kita nak masuk soalan sebenar. Okay. Soalan sebenar kita. Nombor 1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kandungan haba sesuatu objek? Kandungan haba. Baru cakap tadi. Kita pun manusia ada haba kan? Semua benda tu ada haba. Yang manakah mempengaruhi kandungan haba sesuatu objek? Okey. Nombor apa A, B, C, D? Mana saja jawapannya? Siapa tahu? Kandungan haba contohnya antara cikgu buat macam ni antara kuali besi ataupun periuk besi dengan periuk tanah, mana cepat panas? Periuk besi dengan periuk tanah ni mana cepat panas? Ni periuk besi, ni periuk gunakan clay, tanah liat. Korang rasa mana cepat panas? Periuk besi cepat panas ke periuk tanah liat yang cepat panas kalau kita bakarkan dia? Siapa tahu? Ni api ni. Kita lihat je guys. Sini ada azan pula. Besi azan sekejap azan Kita tunggu sekejap sampai azan. Kita azan dengan azan sekejap. Okay guys. Tempat juga azan dah habis. Okay, kalau kat sini tengok besi, antara besi dengan tanah, maksudnya besi akan cepat panas. Itu menunjukkan bahawa bahan mempengaruhi kandungan haba kita. Jadi yang pertama bahan. Okey, yang kedua adalah jisim. Kalau kedua-dua ni cikgu guna besi. Okey, kalau katakanlah besi ni besar, jisim yang tinggi, bermaksud kandungan ni lagi banyak. Jadi yang kedua adalah jisim objek. Jadi kandungan haba sesuatu objek tu dipengaruhi oleh jisim dan juga jenis bahan. Okey guys. A. Okey, nombor 2. Antara yang berikut, yang manakah betul tentang bayu laut? Bayu laut adalah angin ke laut. Okey, apa jawapan awak? So, apa yang berlaku adalah udara di darat naik ke atas. Udara yang panas tu akan naik ke atas. Nanti yang sejuk tu akan cover balik tempat panas tersebut. Okey. Dah lupa ya. Tak apa. Okey, nombor 3. Okey, antara yang berikut, yang manakah merupakan pemantul haba yang paling baik? A, B, C, D. Okay, siapa nak try? Dia memantulkan semula haba tu guys. So mana kan baik? Okay, apa jawapan korang? Dia memantulkan balik. Jawapannya C. C apa? Permukaan yang gelap dan licin. Gelap dan licin. Gelap dia tak mantul. Dia serap. Licin dah betul. Gelap tu tak betul. So mana? So jawapannya adalah B. Putih. Putih ni dia pantul. Gelap ni dia serap. Jadi kena pakai baju putih. Okay, good. Seterusnya, kita tengok soalan nombor 4. Panjang soalan nombor 4. Okay, radar 1 menunjukkan set radar bagi satu penyiasatan. Okay, satu penyiasatan. Okay, antara berikut yang manakah menunjukkan arus perolakan air apabila air itu dipanaskan? Perolakan berlaku dalam air ni. Kat situ.
So agaknya mana satukah jawapannya? Jawapannya adalah nombor 4. Manakah menunjukkan perolahan air apabila air itu dipanaskan di Q? Tengah-tengah tu. Okey, kalau dipanaskan tengah-tengah, bermaksud dia akan jadi macam ni lah. Sini satu, sini satu. Dia akan berpusing kat situ. Dia pusing kat sini, dia pusing kat sini. Okey, kalau api dia macam ni lain lah. Kan? Jadi kalau ikut yang tepat sikit sini adalah B. Sebab dia pusing kat satu, dia pusing kat satu. Okey. Okey, lagi. Bagaimanakah haba dipindahkan daripada kawasan panas ke kawasan sejuk melalui sebatan rod besi? Macam mana? Panas ke sejuk melalui rod besi. Haba dipindahkan dari kawasan panas ke sejuk. Rod besi. Rod besi ni pepejal. Jadi kalau pepejal dia adalah konduksi. Senang aja guys. Konduksi. Okey, kita masuk paper 2 sikit. Okey, kalau sempat kita masuk paper 2 sikit. Okey, nombor 1. Pengaliran haba. Okey, perolakan. Apa itu perolakan? Perolakan adalah dia melibatkan cecair ataupun gas kan. Jadi dia adalah pemindahan haba dari satu kawasan bendalih ke bahagian lain dengan peredaran peraikan. Okey, sama ada cecair ataupun gas. Ingat, perolakan adalah cecair ataupun gas. Konduksi ni pepejal. Okey, kalau pepejal dia mestilah logam. Ni. Logam dipanaskan. Dah senang. Ni adalah sinaran ataupun radiation. Jadi sinaran kat sini. Okey dah. Okey lagi. Tuliskan benar bagi penyiasatan penyataan yang betul tentang konduksi haba yang dinyatakan di bawah. Yang dinyatakan di bawah. Okey. Agak-agaknya benar ke salah ni? Dia nak yang benar saja. Yang salah tak payah. Konduksi haba adalah bahan yang boleh mengalirkan haba. Ya, benar. Jangan tanda right pula, tulis benar. Tapak setrika dibuat daripada logam supaya ia lebih cantik dan berat. Lebih cantik dan berat? Dia bukan cantik sebenarnya, supaya dia cepat panas. Tak betul. Kuali dibuat daripada logam supaya dapat mengalirkan haba ke makanan. Betul. Okey, Rajah Puan Santi mengisi mesin kopi. Mesin kopi elektrik sepenuhnya dengan air sejuk. Seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. Okey. Okey, soalan nak apa sekarang? Tanda rightkan lagi. Apakah kesan ke atas masa yang diambil oleh mesin itu untuk membuat minuman panas jika Puan Santi mengisi separuh penuh air sejuk? Tandakan right pada jawapan yang betul. Okey, nombor 1. Air akan mendidih dengan lebih cepat. Apakah kesan ke atas masa diambil oleh mesin itu untuk membuat minuman panas jika konsentrasi mengisi separuh penuh air? Separuh je. Jadi cepatlah panas sebab separuh aja. Betul nombor 1. Okey, nombor 2. Nombor 2, jisim air kurang untuk dipanaskan oleh bekalan tenaga yang sama. Okey, betul? Ini betul juga. Yang ini air akan mendidih dengan lebih perlahan. Ini salah. Tenaga haba tambahan ni pun salah. Sebab di sikit je mana ada tenaga tambahan. Okey, lagi B. Mengapakah pada hari yang panas dan cerah, seorang yang berdiri di bawah pokok berasa lebih sejuk? Kenapa rasa lebih sejuk? Okey, pada hari panas dan cerah. Okey, ini kerana daun-daun pokok menghalang sinaran haba. Ini sinaran lah sebab dia cahaya kan. Terus daripada matahari dari terkena kulit. Macam tu. Okey, nombor 3. Kita habiskanlah sikit lagi tinggal ni. Keluarga Adenin memandu ke Ipoh. Dalam perjalanan, Adenin ternampak seorang pekerja tenaga nasional. Tenaga nasional ni yang repair elektrik tu lah.
sedang memasang kabel pada waktu siang seperti ditunjukkan. Nampak kendor-kendor kan? Okey. Jadi soalannya, kabel elektrik dipasang secara kendur. Adakah pekerja tersebut membuat kesilapan? Jelaskan jawapan anda. Bukan kesilapan. Jadi jawapannya adalah tidak. Dia memang saja buat macam tu. Okey, kenapa? Sebab kabel elektrik yang kendur membolehkan mengecut apabila cuaca sejuk. Ingat, sejuk baru mengecut, jangan buat cuaca panas. Cuaca panas dan mengembang. Atau waktu malam. Maksudnya sama ada hujan ataupun waktu malam lah. Malam sejuk kan. Okey. Jadi kalau dia boleh buat macam ni, maka hal ini akan mengelakkan kabel elektrik daripada terputus. Macam tu. Dah, boleh salin dulu guys. Sudah ya. Okey, terangkan jarak di antara zarah dalam kabel elektrik itu semasa cuaca panas. Dia mengembang kan, cuaca panas. Dah tentu mengembang. Jadi zarah di antara zarah itu, jarak antara zarah itu akan meningkat ataupun bertambah. Okey, semasa makan tengah hari, Adeline gagal membuka penutup botol pada botol sos cili. Apakah yang perlu dilakukan untuk membuka penutup itu? Terangkan jawapan anda. So, penutup botol sos cili direndam dalam, dan tentulah dalam air panas. Penutup saja, jangan botol-botol sekali. Jadi penutup itu akan mengembang, dan penutup itu dapat dibukukan dengan senang. Okey, senang je guys. Okey, last one. Soalan apa dia nak ni? Raja Dua menunjukkan bumbung rumah Inak homestay. Desa ditutupi dengan jubin aluminium yang berkilat. Dalam ni ada jubin. Okey, faham. Okey, mengapakah bumbung rumah itu ditutup dengan jubin aluminium berkilat? Ni sebab pantulan lah ni. Kan, pantulan haba kan. Tulislah sikit sini. Jadi, jubin aluminium berkilat boleh memantulkan haba dari matahari ataupun kuranglah menyerap haba berbanding jubin yang pudar. Okey, jadi udara di dalam rumah kurang panas. Okey, itulah jawapannya.